Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM Sarawak berjaya menjumpai bangkai kapal nelayan yang karam di Tanjung Datu dekat Sematan Jumaat lepas. Menurut Pegawai Perhubungan APMM Sarawak Lieutenant Madya Maritim Muhammad Hainizam Muhammad Jamil, walau bagaimanapun pihaknya tidak menemui sebarang mangsa di dalam kapal itu. Kapal yang dijumpai sekitar 6 batu nautika dalam perairan Indonesia itu telah karam setelah dikejar oleh bot pihak keselamatan Indonesia pada Jumaat lepas apabila didakwa menjalankan aktiviti penangkapan ikan di perairan negara itu. Bagaimanapun, 4 daripada 7 awak-awak kapal malang itu berjaya diselamatkan dan dibawa ke Pontianak bagi berdepan dengan undang-undang negara tersebut, manakala 3 lagi masih hilang. Operasi pencarian telah pun dihentikan semalam setelah seminggu operasi pencarian dijalankan di kawasan yang terletak di hujung Pulau Borneo itu. Kesatuan Guru Sarawak STU diseru agar mengemukakan cadangan dasar penggunaan bahasa Inggeris di sekolah dalam kalangan pelajar di negeri ini selain bahasa Malaysia kepada Kementerian Pelajaran. Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Komunikasi Datuk Seri Michael Manyin Jawong berkata dasar tersebut penting untuk tempoh supaya pelajar mampu menguasai bahasa tersebut untuk bersaing dalam pasaran kerja khususnya dalam sektor swasta selain sektor kerajaan. Ia berikutan keperluan semasa yang menuntut generasi akan datang bersaing dalam pasaran global yang menuntut seseorang itu berkomunikasi mengguna bahasa global iaitu bahasa Inggeris. Datuk Seri Michael Manyin memberitahu bahasa Malaysia tetap menjadi bahasa utama negara tetapi dengan dasar tersebut bahasa Inggeris perlu diperkasakan. Dalam perkembangan lain, beliau menasihati kesatuan itu agar memain peranan penting seperti menyuarakan kekurangan infrastruktur sekolah di luar bandar seperti kekurangan bekalan elektrik, bekalan air serta keperluan membaik pulih bangunan-bangunan sekolah lama. Datuk Seri Michael Manyin memberitahu demikian pada majlis ulang tahun ke-50 kesatuan tersebut di Kuching. Beliau turut mengumumkan geran kerajaan sebanyak RM50,000 kepada STU untuk menjalankan aktiviti-aktiviti mereka. Setakat ini, STU mempunyai 25,000 ahli berdaftar di seluruh negeri. Pembukaan Pusat Khidmat Wilayah Tengah Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP di Bandar Sibu bertujuan memberikan khidmat kepada masyarakat di kawasan tersebut, terutama untuk ahli-ahli partinya. Presidennya, Datuk Seri Tiong King Sing turut mendedahkan SPDP tidak merancang untuk meletakkan sebarang calon di kawasan Sibu dan oleh itu, tiada sebab parti-parti komponen BN lain untuk berasa tergugat dengan wujudnya pusat khidmat tersebut. As a component party of Barisan Nasional, we help each other to resolve the problem. Including my own kawasan like Bintulu, I welcome the other component party to check out to serve people. We are same tujuan. Towards the end is to help people to resolve problem. Datuk Seri Tiong ditemui pemberita selepas merasmikan pembukaan Pusat Khidmat Wilayah Tengah SPDP di Jalan Cengal, Sibu. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu SPDP telah mengenal pasti calon-calon sesuai yang bakal bertanding di 6 kerusi SPDP pada pilihan raya negeri akan datang. Jelasnya hampir 100% calon-calon yang dipilih itu adalah muka baharu yang merupakan sangat berkelayakan dan dihormati oleh masyarakat. Sebuah kilang kelapa sawit yang dianggarkan menelan kos lebih RM40 juta akan dibina di tapak berkeluasan 43 hektar di Sungai Laung Bakung dekat Marudi. Kilang itu dijangka siap dan beroperasi dalam masa 2 tahun lagi. Menteri Muda Pertanian Datuk Sylvester Entry Muran berkata pekebun-pekebun kecil berlesen di kawasan itu turut berpeluang mempunyai ekuiti di dalam kilang itu menerusi pemberian 10% saham. Beliau bercakap kepada pemberita selepas sesi taklimat pembinaan kilang berkenaan di Beluru Bakung dekat Marudi. Katanya kewujudan kilang itu nanti bakal memberi manfaat ekonomi kepada pekebun kecil sekaligus mengelakkan penglibatan orang tengah dalam penjualan kelapa sawit. Tambahnya kerajaan juga akan mewujudkan satu pusat khidmat di kilang berkenaan untuk melatih pekebun-pekebun kecil agar mampu mengeluarkan hasil yang tinggi bagi mencapai sasaran kilang. Seramai 28,074 orang pekebun kecil telah direkodkan di seluruh Sarawak melibatkan kawasan tanaman seluas 154,160 hektar. Daripada jumlah itu, 10,140 orang pekebun kecil adalah dari bahagian Miri melibatkan kawasan tanaman seluas 58,735 hektar. Sarawak merupakan negeri kedua terbesar selepas Sabah dalam penanaman kelapa sawit melibatkan kawasan seluas 1.34 juta hektar.
Pekebun kecil digalak menanam pelbagai jenis tanaman seperti buah-buahan dan sayur-sayuran bagi meningkatkan hasil pendapatan selain memperkenal dan memasarkan buah-buahan tempatan dari kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sibuti, Tuan Haji Ahmad Lai Bujang berkata, selain meningkatkan hasil pendapatan menerusi program pengalakan pendaftaran petunjuk geografi GI di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO, beberapa hasil produk yang terpilih bakal memberi impak positif kepada masyarakat. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Pesta Buah-buahan Sibuti 2015 di Bekenu Sibuti. Jelas beliau, pendaftaran GI tersebut membenarkan pengeksploitasian semaksimum yang merupakan satu instrumen penjenamaan yang berkesan dalam memasarkan produk GI yang mempunyai nilai tambahan dan secara tidak langsung menyumbang kepada sektor agro pelancongan. Sebanyak 5 produk berjaya didaftarkan sebagai GI, antaranya ialah belacan, timun dayak, daun sabung, kayu hujan panas dan buah terap. Pada majlis ini, Timbalan Ketua Pengarah MyIPO Abdul Aziz Ismail menyampaikan sijil GI MyIPO kepada pemangku pegawai daerah Miri Sharifah Rafidah Wan Razali. Lebih 30 gerai mengambil bahagian dalam acara 2 hari itu, antaranya daripada Jabatan Pertanian, Fama, Risda, Pertubuhan Peladang Kawasan dan beberapa agensi berkaitan. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada 8 pagi, Angkatan Tentera Malaysia mengadakan program Jiwa Murni Angkatan Tentera Malaysia di Pulau Bruwit Daro. Manakala pada 9.30 pagi, Datuk Bandar DBKU, Datuk Abang Wahab Abang Julai menyampaikan siri wacana Fikrah Ummah di Pustaka Negeri Sarawak Kuching. Dan akhir sekali pada 2.30 petang, Setiausaha Tetap Kementerian Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Sudarsono Osman merasmikan International Symposium Frontier in Tropical Forest Research di Hotel Imperial Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul.